Ni masalah larilah sikit daripada tajuk ni kan. Masalah murtad. Kalau masuk semula Islam, jadi kena qada ke tidak? Benar ada khilaf. Ada yang kata kena qada, ada yang kata tidak. Ikut kita nak pilih hak mana. Ada yang kata tidak. Semua tak kena qada. Ada ni? Kuat. Tanya pasal hadis. Jadi, bila masa kita nak tengok hadis itu secara zahir, bila masa kita nak tengok hadis itu secara makna ni. Sebab anda tengok malaikat ulama pada Saudi mana dia tengok secara zahir tak. Tapi yang belah Hanafi pula banyak dia tengok secara makna, takwil apa semua. Bila masa kita nak tu payah tu nak bila masa. Dia sebenarnya bergantung kepada pengajian kita lah. Pengajian yang kita terima. Kalau kita biasa terima secara zahir gitu, jadi zahir gitu. Dia gitu, dia mengikut tok guru. Kalau tok guru tu jenis dalam kajian dia, halus penilaian dia, lagu lain kesan dia. Kalau tok guru tu jenis pakai zahir, kita tengok banyak perkara dah pakai zahir ni dia sekerak yang boleh pergi. Lepas pada tu tak lagi, tak sesuai. Tidak praktikal. Nampaklah tidak benar hak tu. Jadi setelah kita terutama yang duduk di zaman kemudian kita tengok dah banyak tidak sesuai. Bahkan umat Islam akan ketinggalan dengan sebab ikut hak tu. Mana tak betul dah tu. Itu tak boleh pakai lah tu, hak moleknya. Mana orang Islam ni kena bersedia untuk berubah. Tengok keadaan, realiti. Jangan tengok kepada zahir gitu saja. Sebab apa? Kalau nak kata zahir tu hak lebih tepat, dah. Banyak seperti kita sebut tadi, ulama-ulama hak dalam mazhab Ahmad sendiri pun banyak dia tidak pakai hak zahir. Cuma dia nampak sekat tu gitu masing-masing lah. Masalah ni masalah furuk. Jadi kalau orang tu tak boleh pakai, biar. Dia tak boleh kata orang hak pakai ni tersalah, kau tak boleh. Kita kena berlapang dada dalam masalah furuk. Kita kata tu mungkin kita tidak terlibat dengan kita. Kalau kena kita, susah juga. Banyak perkara lah macam bui zakat gapo tu dengan pitih tu. Ada kena kita, dia susah, kita pakai juga orang. Gitulah. Banyak lagi hak lain-lain. Wallah. Ustaz ni. Macam mana dengan apa ni patung hiasan macam apa ni kucing apa yang kita bukan niat nak sembah, tapi kita letak dia tu tepat sama macam jalan kereta bila orang setup pun tak malu. Lepas tu kita letak tempat tinggi. Kalau apa budak-budak main sikit pun kita marah lalu. Padahal kita bukan niat nak puja. Nak puja cuma kita hormat. Biasa. Yang kedua, saya ada baca dalam surat khabar ni, orang tanya tentang baca Quran masa berjunub. Tanya, lepas tu ustaz dalam tu jawab, dia kata mengikut hadis dari riwayat Tirmizi, dia kata maksud hadis tu bila kamu berjunub kamu tak boleh baca Quran. Tu saya nak tanya apa ini kesahihan hadis tu. Masalah patung tadi kita pun bincang tadi dari segi pekoh. Bukan makna saya mengesyorkan lepas pada ni pakat pergi belilah supermarket ni nak bubuk. Tak apa pula. Sama sekali tidak begitu maksudnya. Bincang dari segi ilmu, dari segi pekoh. Kita tidak mengesyorkan itu. Bahkan bagi saya secara peribadi, di rumah saya tak ada. Kalau budak-budak beli bawa kecil, suruh buat bazir sah perkara. Yang keduanya, dia syaitan pun mudah dia pergi. Kalau dia nak masuk dalam rumah kita, dia cari tempat-tempat tu. Hatu ke apa pun. Banyak perkara lah. Tak molek dia. Cuma kita bahas dari segi tadi. Secara peribadi saya sendiri pun tak setuju. Cuma nak rayak apa maksud sebenarnya. Dan adakah kita yakin kita ni keadaan akidah kita ni lebih kuat daripada orang dulu? Akan terjamin kalau kita buat gitu? Setara mana akidah pokok kita ni faham ngaji je. Takut-takut jadi melarat sepuluh orang lain. Tu pun kena ambil kira juga. Tapi katakanlah seorang tu memang dia faham oleh untuk dia peribadi, secara peribadi. Salah ke tidak? Kita tak boleh nak kata lagi. Sekurang-kurangnya ada khilaf. Situ ya nak ayat. Bukan makna mengesyorkan. Hak moleknya tak sah. Tapi jika perlu, misalnya doktor, pelajar-pelajar perubatan ke apa, perlu. Lepas tu robot jika ada, adakah kerana
dia serupa dengan manusia, rupa dia kita tak sepakat, tak kena. Terlajak tu lagu tu. Tapi kalau nak perhiasan tak sah lah lagu tu, tak sah lah. Itulah. Lepas tu dari segi siapa tadi? Perasaan hadis tadi. Hadis tadi. Hadis itu kebanyakan ulama mengatakan hasan. Ataupun kalau kita kata sahih. Seperti tadilah hadis sahih hak basuh 7 kali. Tapi orang yang tak sepakat dia ada cara dia lah. Dan hak tu cara ke orang junub, orang tak ada air sembahyang dia boleh mengaji Quran ke tidak. Dalam ni juga kita bicara dalam risalah hak dulu ni. Fiqh Imam Bukhari. Panjang ada dalam tu dengan dalil-dalil dia masing-masing ada. Jadi ini masalah khilaf. Jadi kalau kita nak ikut hak tak boleh baca, saja kita tak boleh baca. Ikut hak boleh baca tu kak. Bukan setakat boleh baca, boleh pahala. Ni kita nak latih suci tu berapa lama? Tak boleh baca. Hatu mari kenyek kita pun tak boleh baca juga dah. Tapi kalau mengikut pendapat boleh baca saat ni kan senang. Boleh baca ayat kursi. Tapi orang-orang Syafi'i ni dia takwil. Dia kata, hak tu dengan maksud doa kata dia. Kena niat doa. Doa pun tidak ayat Quran kena panjang gitu mak. Tak boleh pergi, tak boleh pergi. Lepas tu kalau orang hak ngapa Quran, rugilah. Seminggu tinggal. Pakal kena hak panjang 10 hari. Tak boleh nak sebut, tak boleh nak baca Quran. Tak kena niat doa lagu mana? No. Tapi masa ngapa Quran tu yang guna boleh pula. Tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Kok mana-mana. Tak ada darurat tu, tak ada. Tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Kok mana-mana. Tak boleh. Dia kena ikut orang lain. Ikut Bukhari, ikut Malik boleh. Daud Zahiri ke apa boleh. Jadi dari segi faedah dia juga kita tengok. Kenyataan, jangan tengok dari segi orang kecek. Kita bukan boleh nilai pun orang. Hujah orang ni kuat, hujah orang ni tak kuat. Kita orang biasa ni boleh nilai apa? Orang ngaji baru boleh nilai. Kita kena tengok faedah untuk kita. Situ, duduk situ. Ni kalau budak-budak tu misalnya di sekolah, katakanlah ada di antara kita ni cikgu besar dah. Budak tu kerana dia malu cikgu suruh baca, dia baca Quran. Padahal dia bagi kotor. Dosa tu cikgu kalau mengikut Syafi'i tu apa suruh baca lagu tu. Lepas tu kalau dah dia tu budak ni ada perangai, ada hello. Kita suruh baca, dia kata dia bagi kotor. Padahal dia tak bagi kotor pun. Ada alasan semua untuk menipu. Biasa lagi. Cuba mana kod tu kod ni pun tak boleh. Senang kita kata boleh. Barulah dia tidak ketinggalan, dia tak boleh baca. Tak boleh baca semua pula, tak tahu hit lagu mana. Banyak masalah. Cuba kalau kita ikut lagu ni kan senang, habis selesai. Ya, apa ni? Ya. Saya dah tahu. Quran kan kita belajar, kita tak ada Quran masa kita tulis tu Kata Quran dah. Boleh. nak tengok ke Boleh. Tak apa. Cuma hak semoleknya tak salah tulis itu kan. Tapi sekarang ni tidak keliru. Yang zaman dulu ulama-ulama sahabat-sahabat tu tak sih tulis dalam Quran tu, takut orang keliru, orang ingat Quran kau pula. Lah ni tak keliru dah. Berjuta-juta dah orang ngapa Quran. Quran dia berjuta-juta dah dicetaknya. Tak keliru. Tak apa. Ya. pasal gambar kan. Macam ada orang gantung gambar besar ke hutan tu kan. Itu kira mengagung Mana masih kalau pekoh lah boleh lagi. Kalau kita ambil orang kata tak boleh lah. Dalam dosa semua. Dan orang yang gantung tu gambar sultan kau gapo kau. Dia tahu sultan tu pergi sembahyang sembah Tuhan sekali dengan dia juga di masjidnya. Mana dia tak ada maksud tu. Kalau kata sembah buat gini, itu adat je, adat Hindu. Jadi adat Melayu. Adat je. Bukan dengan maksud sembah supaya dengan sembah Tuhan. Walaupun kita tidak setuju, tapi nak ayatnya lagu tu lah orang hak takwil tu. Mana selagi dia boleh takwil, dan dia tidak dengan hati dia tu maksud sebagai Tuhan, sebagai gitu, sebagai mengagungkan, sebagai pemimpin. Bila jatuh hak lain, jatuh hak ni naik gambar lain pula, gambar najib pula dah ni nah. Dulu gambar Allah kita kata setara tu je. Raja tu pun Haji Agung ni, lepas tu Agung lain pula, setara tu je. Dari segi fiqh. Tapi kita tak apa setuju, tu bab lain tu. Ni kopi baca Quran macam mana? Tak ada apa tu boleh.
hak baca Quran tu dengan maksud lain, hak tu kena tengoklah. Kena tengoklah. Kalau semata-mata baca Quran, tidak ada halangan.